Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rizwan dan rakan-rakan saya sekalian. Pada hari ini, sahabat saya, Samsia binti Ismail, Siti Nursyakina binti Muhammad dan saya Warminda Kaur akan membentang. Pada hari ini, kami akan menerangkan tentang model penilaian. Saya akan menerangkan tentang model scientific positivist dan model humanistic naturalistic, manakala rakan-rakan saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang model-model lain. Lebih dahulu, saya akan memberikan pengenalan dan definisi penilaian. Penilaian merupakan satu proses berterusan untuk menentukan kurikulum yang digubal dan dicadangkan, dilaksanakan dalam pengajaran oleh seseorang guru. Di samping itu, hasil dapatan penilaian dapat memberi bimbingan dan panduan kepada pemegang taruh untuk mengatasi dan memperbaiki kekurangan yang wujud. Bukan itu sahaja. Penilaian merupakan satu komponen yang sangat penting dalam semua kurikulum atau program pendidikan. Pemilihan model penilaian yang tepat akan memberi maklumat secara menyeluruh. Daripada jurnal yang saya telah mempelajari, Journal of Vocational Education Studies, penilaian pelaksanaan kurikulum oleh Nur Asima Zakaria, definisi yang diberikan oleh mereka iaitu Fitzpatrick, Sandra and Wharton 2017 adalah mereka memberi definisi penilaian sebagai satu proses pertimbangan sesuatu perkara yang dinilai. Manakala Rossi 2018 menyatakan bahawa pertimbangan sesuatu penilaian adalah satu kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi sesuatu perkara dan menawarkan maklumat dalam membuat keputusan tersebut. Sekarang saya akan menerangkan tentang scientific positivist. Daripada perkataan positivist, kita tahu yang ia bermakna positif. Positivisme adalah teori falsafah yang menyatakan semua pengetahuan positif adalah berdasarkan fenomena semula jadi dan sifat dan hubungan mereka seperti yang disahkan oleh ilmu empirikal. Positivisme adalah teori yang berkembang daripada positivisme yang menyatakan bahawa semua penyataan yang bermakna sama ada secara analitik atau diverifikasi dengan pasti. Bukan itu sahaja. Positivisme adalah teori yang menyatakan semua pengetahuan adalah benar, autentik dan juga dapat disahkan melalui kaedah saintifik. Manakala kaedah saintifik adalah untuk menganalisis tingkah laku seorang manusia dan juga masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori humanistik naturalistik. Teori humanistik juga dikenali sebagai humanisme. Humanisme adalah istilah dalam sejarah intelektual yang acap kali digunakan dalam bidang filsafah, pendidikan dan literatur. Teori ini sangat dikenali oleh orang ramai. Abraham Maslow dan Charles Roger merupakan dua orang pakar dalam teori tersebut. Teori ini mementingkan kesediaan moral dan potensi pelajar. Di samping itu, teori humanistik ini juga memfokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan individu, keunikan diri sendiri bagi seorang individu dan juga kepentingan kemanusiaan terhadap individu. Dalam teori humanistik, beberapa andaian telah dibuat. Salah satunya adalah manusia mempunyai keperluan asas. Sekiranya keperluan asas dipenuhi sepenuhnya, maka secara langsung individu dapat memotivasikan individu sendiri di peringkat yang lebih tinggi, iaitu mencapai tahap kesempurnaan diri. Ini disokong juga oleh hierarki keperluan mengikut Maslow yang menyatakan bahawa jika keperluan
psikologi tidak dipenuhi oleh itu individu, maka jiwa seseorang tersebut akan tertangguh dan tidak tenteram. Sekarang saya akan menerangkan tentang jadual 1, jenis pendekatan penilaian dan model penilaian. Jadual ini akan diterangkan dengan lebih mendalam oleh rakan-rakan saya. Menurut Aziz dan rakan, ia menyatakan bahawa aktiviti penilaian program pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih lengkap dan bermakna jika adanya sebuah model yang menjadikan panduan sesuatu penilaian. Model adalah satu gambaran konseptual tentang sesuatu aktiviti yang dapat menunjukkan perkaitan antara berbagai elemen yang terlibat di dalam aktiviti tersebut. Terdapat 4 pendekatan yang biasanya digunakan dalam kajian penilaian kurikulum atau program pendidikan. Pendekatan tersebut akan diterangkan oleh rakan saya. Dalam jadual ini, kepelbagaian jenis model telah digunakan. Model penilaian program dan kurikulum biasanya digunakan dalam kajian penilaian, tetapi model penilaian program sticks continents dijadikan sebagai garisan panduan dan kerangka konsep kajian kerana model ini adalah model pendekatan berorientisasikan pelanggan yang memberi dapatan sebenar. Semua peserta yang terlibat dalam sesuatu kurikulum serta bersesuaian untuk mencapai objektif dan tujuan kajian iaitu menilai pelaksanaan kurikulum mata pelajaran yang telah dikaji. Ini kerana model penilaian ini membolehkan penyelidik membuat kajian pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh dan sistematik. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan memberi kawan saya untuk menerangkan dengan lebih mendalam tentang model-model yang lain. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan mengenai model CIPP untuk penilaian program, model iluminatif dan juga kaedah kajian kes dalam inquiry sosial. Okay. Model CIPP ni dikenalkan oleh Staffel Bean pada tahun 1971. Model ni mempunyai 4 komponen iaitu konteks, input, proses dan hasil. Okey, model ni menyatakan bahawa tujuan utama penilaian adalah mendapatkan maklumat yang berguna untuk membuat keputusan. Tujuan kedua ialah untuk membolehkan pemahaman tentang strategi program. Oleh itu, pendekatan model ini adalah berasaskan kepada dua andaian yang tadi tu. Okey, andaian yang pertama ialah penilaian memainkan peranan yang penting dalam merangsang dan merancang perubahan. Dan juga yang kedua ialah penilaian adalah komponen pelengkap kepada program-program institusi yang biasa. Okey, untuk komponen pertama iaitu konteks, iaitu apa yang perlu dilakukan soalan ni lah. Okey. Oleh itu, sebagai penyelidik kita kena pastilah subjek yang ingin kita dituju dan juga keperluan yang dihasratkan lah. Untuk komponen yang kedua iaitu input. Bagaimana cara nak patut dilakukan. Oleh itu kita kena harus menentukan sumber yang sedia ada, strategi kita dan juga bagaimana kita nak memenuhi kehendak yang ditetapkan. Komponen yang ketiga itu proses, itu bagaimana ia dilakukan. Kita kena memeriksa sejauh mana perancangan yang akan dilaksanakan itu memenuhi kehendak audien ke tak. Dan juga untuk komponen yang terakhir itu hasil, kita kena soal, adakah ia berjaya? Iaitu kita harus memeriksa keputusan yang dicapai sama ada keperluan itu telah dipenuhi, objektif kita dicapai ke tak.
adakah perancangan, ada lagi tak perancangan yang perlu kita perbaiki pada masa hadapan? Okay, ni gambar aja lah yang saya simpulkan, itu model penilaian CCP. Ada 4 lah, iaitu yang pertama konteks, input, proses dan hasil yang dipelopori oleh Daniel Stapleby. Yang ni untuk contoh-contoh, antara contoh-contoh lah penilaian CIPP ni. Itu ada 3 lah, yang sebahagiannya lah. Yang pertama, penilaian kurikulum sekolah. Yang kedua, penilaian pengajaran guru (LPH) dan juga penilaian core kurikulum. Okey, untuk lebih fahami, kita bagi contoh lah untuk penilaian CIPP ni. Contohnya, tajuk dia solat untuk pelajar Muslim lah. Konteks dia, kita cakap solat tu wajib pada semua umat Islam lah. Kepada pelajar umat Islam dekat sekolah. Lepas tu input dia, guru pendidikan agama Islam ni, dia akan mengajar cara solat kepada pelajar, cara bacaan yang betul. Okey, melalui proses pula, mungkin guru-guru dekat sekolah ni dia mewajibkan program solat jemaah contohnya di surau selama 2 kali seminggu ke ataupun setiap hari ke, akan ada waktu untuk solat berjemaah sekali kepada semua pelajar Muslim lah kat sekolah. Okey, produk dia kita dapat lihat lah, contohnya macam pelajar-pelajar ni dapat mendirikan solat dengan baik, ataupun kita boleh ukur dari segi peperiksaan agama ke, mungkin kita boleh nilai pelajar-pelajar tu boleh menulis ataupun boleh tulis kat exam cara bacaan yang betul, ikut susunan lah. Akhir sekali, model CIPP ni sesuai dijalankan lah di semua sekolah, kerana dapat memberi kesan yang baik lah kepada PMP kat sekolah maupun kepada para pelajar. Okey, kita kembali pergi kepada next model, iaitu model iluminatif yang diperkenalkan oleh Malcolm Pallet dan juga Hamilton pada 1976. Model ni menggunakan pendekatan naturalistic participant approach ataupun dikenali sebagai pendidikan berbentuk kualitatif lah. Model ni menekankan aspek naturalistik seperti faedah, kebaikan dan keutamaan yang diperoleh daripada sesuatu program yang dilaksanakan. Model ini juga banyak dikaitkan lah dalam bidang antropologi dan dikembangkan di negara barat. Okey, menurut Pallet dan Hamilton ni, pendekatan model iluminatif ni adalah untuk mengkaji pengalaman dan pandangan pengguna kurikulum, yakni pengajar dan pelajar, serta menjelajah ataupun mencari isu-isu yang dihadapi semasa melaksanakan suatu kurikulum tu tersebut. Oleh itu, pendekatan model iluminatif ni bukan setakat mengkaji produk pendidikan, dia juga mengkaji program secara keseluruhan, iaitu bagaimana sesuatu program ataupun kurikulum itu dilaksanakan, bagaimana ia dipengaruhi oleh pelbagai elemen dekat sekolah, pendapat dan perasaan pelajar yang terlibat lah, dan juga bagaimana tugas intelektual dan pengalaman akademik pelajar mempengaruhi dapatan kurikulum yang disapangkan lah. Illuminati ni juga ataupun ditafsirkan sebagai application lah, iaitu penjelasan dan penghuraian untuk menghasilkan satu penilaian yang menyeluruh dan lengkap mengenai gambaran suatu program pendidikan. Menurut Pallet dan Hamilton ni, terdapat 2 konsep lah dalam model iluminatif ni, iaitu yang pertama itu sistem pengajaran dan juga milieu pembelajaran. Okey, menurut Pallet dan Hamilton ni, mereka mengemukakan 2 konsep utama lah dalam model iluminatif ni,
iaitu sistem pengajaran dan juga milieu pembelajaran. Okey. Untuk konsep pertama ni iaitu sistem pengajaran, dia termasuklah katalog pendidikan, prospektus dan juga dokumen yang mengandungi pelbagai ciri-ciri dan perancangan pengajaran. Ia juga boleh dianggap sebagai satu set pedagogi ataupun satu sukatan pelajaran dan juga teknik serta kelengkapan yang terperinci lah dalam pembelajaran. Okey, untuk model yang kedua iaitu milieu pembelajaran, merujuk kepada persekitaran sosial di tempat berlangsungan pengajaran dan pembelajaran antara pelajar dan pengajar lah. Model ini juga merupakan satu jaringan yang merangkumi kebudayaan, sosial, institusi dan juga psikologi. Okey, menurut Pallet dan juga Hamilton ni, prasyarat kajian program pendidikan ialah pengkaji harus mengetahui kelainan dan kerumitan milieu pembelajaran. Dalam model Illuminative ni juga, dia ada 3 fasa lah, iaitu yang pertama pemerhatian, penyelidikan lanjutan dan juga penjelasan. Okey, model Illuminative ni juga dia ada banyak lah, dia ada pro and kontra lah, iaitu ada kekuatan dan kelemahannya jugalah. Okey, kalau kekuatannya kita boleh dapat lihat dapat memberi manfaat kepada pihak yang dikaji lah. Yang kedua, dalam jangka masa yang pendek. Yang ketiga, maklumat dapat diperoleh dengan kadar segera. Dan yang terakhir sekali iaitu kita dapat memberi penekanan terhadap pentingnya penilaian secara berterusan dilakukan selama proses pelaksanaan pendidikan dijalankan. Manakala dari segi kelemahan pula, objektif penilaian yang dijalankan tu boleh diragui. Yang kedua, tidak menekankan kepentingan penilaian terhadap program bahan-bahan kurikulum. Dan kelemahan yang ketiga itu terdapat kecenderungan untuk menggunakan alat penilaian yang kurang relevan. Okey, kita masuk pula kepada kaedah kajian kes dalam inquiry sosial. Okey, apa itu kajian kes? Kajian kes ni dapat ditakrifkan sebagai merupakan penerangan dan penganalisian terperinci sesuatu fenomena ataupun unit sosial seperti seorang individu, sesebuah kumpulan dan juga sebuah institusi ataupun komuniti, iaitu definisi ini oleh Nabilah Bahaya Ghazia, Shirina Bastri dan Noshidah pada tahun 2010. Manakala bagi inquiry sosial pula, iaitu merupakan metod belajar yang mewajibkan pelajar untuk menemukan jawapan tanpa bantuan khusus. Iaitu ada beberapa tahap lah, iaitu tahap orientasi, ada langkah-langkah dia, iaitu tahap langkah orientasi, kedua langkah merumuskan masalah, ketiga iaitu merumuskan hipotesis, dan juga yang keempat tahap mengumpulkan data, tahap kelima iaitu menguji hipotesis tersebut, dan juga tahap yang terakhir sekali iaitu kita membuat kesimpulan daripada kajian yang kita buat tu lah. Kita ada 5 proses lah dalam pembelajaran inquiry ni. Yang pertama, kemukakan soalan sebenar. Yang kedua, mencari sumber. Yang ketiga, interpretasi maklumat. Dan yang keempat iaitu kemukakan soalan sebenar, dan yang terakhir sekali itu refleksi lah. Okey, ataupun kita secara kesimpulannya, kajian kes dalam inquiry sosial ni merupakan metodologi penyelidikan yang biasa digunakan dalam student sains sosial ni. Kajian kes ni dia merupakan strategi penyelidikan dan penyelidikan empiris yang menyiasat fenomena dalam konteks kehidupan sebenar lah. Kajian kes ni juga berdasarkan penyiasatan secara menyeluruh lah ataupun mendalam mengenai individu, macam tadi saya cakap, mengenai individu, kumpulan ataupun peristiwa, untuk meneroka sebab-sebab apa kita nak selidik kajian tersebut. Okey, kajian kes ni juga adalah analisis deskriptif dan explore bagi seseorang ataupun individu tersebut, dan menjadi satu ataupun beberapa kajian kes termasuk dalam bentuk bukti kuantitatif
Dan juga dia bergantunglah kepada pelbagai sumber bukti dan faedah dari perkembangan sebelum berikutnya. Okey, kajian kes ni pula dapat disimpulkan sebagai analisis orang, kumpulan peristiwa, keputusan, tempoh ataupun sistem yang menyeluruh lah, yang dikaji secara menyeluruh oleh suatu ataupun lebih kaedah. Assalamualaikum kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Syamsia binti Ismail ingin menerangkan tentang model penilaian responsif. Model penilaian responsif ini diperkenalkan oleh Robert Stick pada tahun 1975. Menurut Egan Kuba dan Yvonne Lincoln pada tahun 1989, yang berpegang kepada penilaian responsif bagi membezakan 4 generasi dalam sejarah perkembangan penilaian program. Ia melibatkan pengukuran, penerangan, penghakiman dan rundingan. Pengukuran adalah pengumpulan data kuantitatif. Penerangan pula adalah pengenalpastian ciri-ciri program atau dasar. Manakala penghakiman adalah penilaian kualiti program berdasarkan perbandingan antara standard dan kesan sebenar. Pendekatan ini menjadikan penilaian responsif lebih kepada pemberian maklumat penonton atau pelbagai pihak yang berkepentingan. Namun begitu, terdapat 3 kelemahan utama dalam model ini. Yang pertama, matlamat dan niat dasar diambil alih sebagai standard bagi penghakiman. Maksudnya, hasil daripada penghakiman tersebut telah dijadikan satu bahan ukur ataupun kayu pengukuran untuk menilai seseorang pelajar. Yang kedua, hasil penemuan penilaian jarang digunakan dalam membuat keputusan. Yang ketiga pula adalah pendekatan ini lebih menghala kepada aktiviti, keunikan dan kepelbagaian sosial program. Model yang seterusnya adalah model countenance. Model ini berorientasikan pelanggan, iaitu ia dapat memberikan dapatan sebenar untuk semua peserta yang terlibat dalam sesuatu kurikulum. Contohnya, model ini amat sesuai digunakan untuk menilai pelajar di dalam pelaksanaan kurikulum bagi mata pelajaran sains rumah tangga, reka bentuk serta pendidikan seni visual. Model ini membolehkan kajian pelaksanaan kurikulum dilakukan secara menyeluruh dan sistematik serta memberi penekanan dapatan yang diberikan kepada aspek penambahbaikan sesuatu kurikulum. Ini adalah rajah cara kerja model penilaian Stick countenance. Jika kita lihat dalam kotak berwarna kuning, ia adalah input, proses dan hasil yang telah dirancang oleh penggubal kurikulum. Tetapi dalam kotak berwarna biru, itu adalah hasil daripada pemerhatian setelah suatu kurikulum itu dijalankan. Maksudnya model ini sentiasa menambah baik apa yang telah dirancang dan juga dengan merujuk kepada hasil pemerhatian di kalangan pelajar-pelajar yang telah menjalankan kurikulum yang telah dirancang. Proses ini sentiasa berulang alik, iaitu penambahbaikan dan juga kita lihat pada hasilnya. Seterusnya adalah school-based assessment ataupun pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran jenis inilah yang kita gunakan pada waktu ini. PBS ataupun pentaksiran berasaskan sekolah merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik ataupun menyeluruh yang mampu menilai aspek kognitif ataupun intelek, afektif, emosi dan rohani dan psikomotor ataupun jasmani selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan kurikulum standard sekolah menengah. Objektif pelaksanaan PBS adalah untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang potensi individu, memantau pertumbuhan dan membantu meningkatkan potensi individu, serta membuat pelaporan bermakna tentang pembelajaran individu.
Komponen yang terlibat dalam sistem pentaksiran ini adalah merangkumi yang pertama, pentaksiran sekolah. Yang kedua, pentaksiran pusat. Yang ketiga, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum atau PAGSK. Dan yang keempat adalah pentaksiran psikometrik. Pentaksiran sekolah. Pentaksiran sekolah adalah sejenis pentaksiran atau peperiksaan yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilaporkan oleh guru di sesebuah sekolah. Manakala pentaksiran pusat pula adalah pentaksiran yang ditadbir, diperiksa, direkod dan dilaporkan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan dan skema pemakahan yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. Contohnya pentaksiran PT3. Pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum atau PAGSK dilaksanakan di peringkat sekolah dan ditadbir, direkod dan dilaporkan melalui penyertaan pelajar, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani dan kesihatan, sukan dan permainan, aktiviti co-curriculum dan aktiviti ekstra-curriculum. Manakala pentaksiran psikometrik adalah dilaksanakan di peringkat sekolah atau pusat untuk mengukur kebolehan pelajar, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan dan personaliti pelajar. Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum. Antara kelebihan pentaksiran berasaskan sekolah ialah dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada, pentaksiran rujukan standard diperkenalkan, iaitu menggunakan standard prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan pembelajaran serta pencapaian prestasi seorang murid. Pentaksiran rujukan standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid yang lain, tetapi melaporkan prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dengan merujuk kepada penyataan standard. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran tanpa dibandingkan dengan orang lain. Ini adalah contoh standard penilaian prestasi. Apakah yang dimaksudkan dengan band? Kita ada 6 band, iaitu yang pertama, tahu. Band yang kedua, tahu dan faham. Band yang ketiga, tahu, faham dan boleh buat. Band yang keempat, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Band yang kelima, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Dan paling tinggi sekali adalah band 6, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Sekian, itulah saja 3 model yang akan saya terangkan. Terima kasih.